Kau rasa apa yang buat, sebab kalau fikir logik, mesti ada sesuatu yang buatkan Benfica sanggup lepaskan secara percuma. Faham tak? Tapi in fact nampak macam Grimaldo tu macam player yang Benfica dah buat satu mistake lepaskan dia. Grimaldo tu sebenarnya dikaitkan dengan, dia kan asalnya Barcelona kan. Dia dikaitkan dengan kepulangan ke Barcelona. Betul. Tetapi dia sendiri yang memilih projek Xabi Alonso di Bayer Leverkusen. Jarang sekali dalam dunia moden ni yang kita melihat pemain memilih kelab ataupun destinasi seterusnya berdasarkan projek sahaja berbanding dengan elemen-elemen lain. Sekarang ni bola sepak dah berteraskan kekuatan kewangan. So banyak pemain bola sepak yang hala tuju mereka berasaskan tawaran yang terbaik, offer yang terbesar. Itu menjadi sandaran utama para pemain. Tetapi ada segelintir pemain yang juga memilih berdasarkan projek yang sesuai dengan perkembangan kerjaya masing-masing. Macam contoh Hector Bellerin pernah employ satu data agency untuk study tim mana yang sesuai untuk dia sertai, dan kemudiannya dia pergi ke Real Betis. And Grimaldo is one example. Dia betul-betul berbicara dengan mendalam. Dia pernah mendedahkan dalam temu bual, dia berbicara dengan mendalam bersama Xabi Alonso, dan dia betul-betul memilih itu kerana dia merasakan di situlah kerjaya dia boleh melonjak naik. Dan aku rasa one of the main reasons kenapa kedua-dua fullback ini boleh meletup menjadi luar biasa season ni, salah satunya dibantu dengan realiti mereka menjual Moussa Diaby. Yes. Kerana selepas Moussa Diaby berhijrah, pemain-pemain di bahagian sayap yang digunakan adalah majoriti pemain-pemain yang lebih inverted. Seperti Adli, seperti Florian Wirtz yang kadang-kadang digunakan di situ. Mereka lebih gemar masuk ke dalam sedikit dan memberikan ruang dan freedom kepada Jeremy Frimpong dan Grimaldo untuk betul-betul operate as like full-time wingers di bahagian hadapan. And that's why kau nampak bukan proses penjaringan gol sahaja, penciptaan peluang mereka juga elite, catatan assist mereka juga elite. And in a very weird way, perubahan sedikit corak permainan yang dibantu dengan penjualan Moussa Diaby itu bagi aku dah unlock dua-dua fullback ni untuk beraksi di satu tahap yang berbeza bersama Leverkusen sebenarnya. Sebelum nak sambung Faiz sebenarnya, dalam Kish dah sebut pasal gol dan juga assist tadi yang ada sebut. Mungkin kita boleh terus tengok nombor yang melibatkan Alejandro Grimaldo dan juga Jeremy Frimpong. Faiz, personal preference hang prefer siapa? Grimaldo ataupun Frimpong? Dua pemain yang berbeza lah, tetapi Grimaldo ada kualiti serangan yang berbeza berbanding Frimpong. Frimpong lebih kepada kelajuan dan juga gelecekan, tapi Grimaldo lebih kepada hantaran-hantaran. Dia sama macam Trent tapi bermain di sebelah kiri lah. Dan dia juga ada kelebihan daripada segi set piece juga. Tapi yang aku nak tambah tadi daripada Kish berkenaan dengan bila hang tanya aku siapa yang favourite, aku cakap Grimaldo kan. Rasanya pemain-pemain fullback moden ni sekarang ni, mereka sudah pun tahu bahawa dalam bola sepak moden ni tuntutan terhadap posisi mereka tu lebih daripada zaman-zaman sebelum ini. Kerana banyak ketidakpastian dalam posisi-posisi di atas padang bola sepak. Ketidakpastian sama ada yang lain-lain tu bukan ketidakpastian, yang lain-lain tu kita dah boleh we have come to expect center back untuk defend well, we have come to expect yang popular sekarang ni single pivot ke double pivot untuk sit deep, we come to expect striker untuk start pressing. Itu benda-benda yang kita tak ada expect. Satu benda yang kita expect tetapi sukar untuk dipenuhi adalah tuntutan fullback untuk bertahan dan menyerang dalam satu masa yang sama. Kalaupun sebuah pasukan tu deploy taktik, katalah taktik sit deep, low block ke apa, tetap ada tanggungjawab untuk menyerang kepada fullback. Itu tak boleh dinafikan. Bahkan Jose Mourinho di Roma yang main dengan 5 pertahanan pun, Christensen dan juga Spinazzola akan sentiasa naik untuk serang. Jadi tuntutan terhadap posisi ini sudah pun difahami oleh fullback moden ni, dan sebab itulah aku rasa menurut apa yang Kish cakap tadi, mereka memilih projek di manakah tempat yang boleh memainkan mereka sesuai dengan kapasiti mereka. Macam tadi hang mention contohnya penjualan Moussa Diaby. Winger yang ada tu dah lebih inverted. Siapa yang motion Gladbach? Florian Wirtz, Jonas Hoffmann. Hoffmann, yes.
ke faktor lain disebabkan dia punya duo kat tengah tu bukan yang offensive player juga. So dia thrive kat belah tepi. Contoh Ezekiel Palacios dan juga Granit Xhaka. Kita tahu dia orang bukan jenis so-called attacking midfield selalunya. Dia sama ada box to box ataupun defensive midfield. Dia kalau kita tengok tim Leverkusen ni, dia bukan dua pemain itu sahaja. Sebab aku setuju dengan Faiz. Satu benda lagi aku nak tambah on what Faiz mention about Grimaldo punya license and freedom yang dia ada untuk menyerang bertubi-tubi di hadapan itu, dibantu oleh, aku setuju dengan Hang, presence of dua holding midfielders yang mana bukan dua-dua akan duduk constantly. Kalau satu duduk, seorang lagi akan ke depan sedikit. Kalau seorang lagi duduk, contoh kalau Xhaka duduk, Palacios akan ke depan. Kalau Palacios duduk, Xhaka akan ke hadapan sedikit. But at the same time, jangan kita lupa di belah Grimaldo ada Hincapie. And Hincapie is a world-class defender in manipulating space. Dia kan kadang-kadang dia boleh main seolah-olah as a left back pun kadang-kadang dia occupy that space. Kadang-kadang dia boleh tuck in inside. So situasi posisi pemain di bahagian belakang untuk Leverkusen tu sangat fluid, dan at the back of Grimaldo's head tu dia tak payah all the time memikirkan, aduh macam mana ni aku kena turun sekejap lagi. Memang dia kena turun, but the license to attack tu ada sebab ada protection dekat bahagian belakang dengan 2 or 3 very highly intelligent football players dekat bahagian belakang.